wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga di hari Ahad yang indah ini, semoga kita semuanya diberikan kesihatan, diberikan kebahagiaan dan diberikan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. So, sahabat-sahabat di luar sana, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada malam ini dalam FB Live Tanya Dr. Aslan, dan kita akan berbincang tentang tajuk yang sangat-sangat boom pada masa ini, ya. Orang sangat-sangat nak tahu. So malam ni kita akan bawakan tajuk berkaitan dengan IF. Apa itu IF? Ya. Alright. Sebentar lagi kita akan jemput panel speaker kita pada malam ni, ya. Seperti sedia maklum, tajuk kita berkaitan dengan intermittent fasting. Bagaimana strategi intermittent fasting di masa-masa COVID ni. Kebetulan kita duduk di rumah kita dah hampir sebulan, ya. So tanpa membuang masa lagi, saya perkenalkan panel jemputan kita pada malam ni, iaitu Dr. Malinda, seorang doktor perubatan, kemudian advance dalam anti-aging, regenerative medicine, dan juga banyak memberikan coaching-coaching dalam pengurusan berat badan, sharing tentang kesihatan, penjagaan kesihatan, ya. Alright. So saya nak jemput Dr. Malinda sebentar lagi, ya. Okey. Kita tunggu, kita ready. Alright, apa khabar Dr. Malinda? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aslan sihat Alhamdulillah, sihat walafiat. So macam mana PKP ni? Duduk di mana sekarang? Duduk di Johor lah. So kawasan red zone ni. Kami di kawasan red zone buat masa sekarang ni. Wow, kawasan red zone, ya. Tak boleh keluar. Memang tak Tapi boleh keluar tak adalah sampai perintah berkurung kan? Tak, yang itu di kawasan di Sempadan lah. So kami di keluar, tapi dalam still actually red zone lah. Dr. Aslan okey di sana? Alhamdulillah. So di KL ni pun adalah kawasan red zone juga. Maknanya area Petaling Jaya, Selangor kan. Dan kita sama-sama berdoa. Kita hadiahkan Fatihah kepada sahabat-sahabat kita yang menjadi mangsa, ya. Dan 61, sehingga malam ni 61 ke 63, ya. So kita tak nak ambil dari segi negatif punya part. Kita nak berbincang-bincang dari segi positif punya part. Apa yang kita boleh lakukan pada masa sekarang ni. Okey, mungkin Dr. Malinda sendiri boleh kenalkan diri, silakan. Mungkin ramai sahabat-sahabat kita yang tak kenal Dr. Malinda ni, silakan. Okay, terima kasih Dr. Aslan kerana beri ruang untuk saya berkongsi, insyaAllah. So saya Dr. Malinda binti Muhammad Ali. Saya merupakan pegawai perubatan lah. So lepas saya resign dari government, so saya sambung dalam bidang anti-aging, aesthetic and regenerative medicine. So fokus saya lebih kepada health education. Sebab saya rasa bahawa bila kita dapat ilmu yang tepat tentang kesihatan ni, sebenarnya kita punya frontliner kesihatan kita. Bukan sahaja dari segi COVID ni, tapi lagi dari segi mencegah penyakit-penyakit kronik yang lain lah. So Alhamdulillah, so tahun ni merupakan tahun yang ke-19. So saya dalam bidang perubatan lah. So insyaAllah semoga sedikit perkongsian. Dan baru-baru ni last year saya menulis buku tentang IF. Sebab saya dah berkecimpung dalam lebih kurang almost 10 years untuk coaching, weight loss dan sebagainya. Dan saya rasa IF ni satu strategi yang paling sihat, jimat dan selamat. Dan paling mudah untuk dilakukan untuk ramai orang kat luar sana. Itu tagline yang mahal tu Dr. Malinda. Ya, cara penurunan berat badan yang paling sihat, selamat dan jimat. Itu tagline tu. Okey, kita tanya sahabat-sahabat kita dulu di sana. Kita nak tahu sama ada online kita ni, live kita dapat didengar dengan jelas. Dan visual kita okey ke tak? Boleh komen di bawah tu, ya.
Sekiranya clear, boleh komen clear, right? So kita ada 3 orang dah. Cik Iliana, Norisa Ibrahim, ya. Okey. So kita nak tahu lebih lanjut apakah itu IF. Ya. Boleh doktor kongsikan kepada kita? Silakan doktor. Boleh, insyaAllah. So, saya rasa macam IF ni sebenarnya satu perkataan je sebenarnya, nampak baru kan, sebab dia macam intermittent fasting, tapi amalan tu sebenarnya dah adalah amalan berpuasa. So, kalau kita translatekan intermittent fasting ni, maksudnya puasa secara berkala, di mana kita hadkan waktu kita makan dan waktu kita tidak makan. So, ada jarak di situ sebab kebanyakan masa orang zaman-zaman moden ni kita lebih kepada makan. Every like 3 hours makan, 2-3 hours makan. So dalam fokus IF ni sebenarnya adalah puasa. Cuma dari segi IF ni kita ubah sikit, so dia agak berbeza dengan sebelumnya mungkin untuk orang Islam kita dah biasa dengan puasa Ramadan, puasa sunat dan sebagainya. Cuma IF ni dia agak adalah modifikasi di mana kita gunakan teknik menjarakkan waktu makan ni untuk tujuan kesihatan. So sebenarnya dia amalan berpuasa, cuma ada sedikit dari segi perbezaan rejim di situ. So sejarah IF ni bila Dr. Malinda ya? Sejarah IF ni dah lama ke? Sejarah ataupun IF, sebenarnya IF ni dah lama, cuma kita baru puasa ni sebenarnya dah lama lah. Puasa ni saya rasa dah diamalkan lebih daripada 3,000 tahun dulu. Kalau kita tengok dalam Islam pun, puasalah sebagaimana yang telah difardukan kepada kaum-kaum sebelummu. Dan kita tengok dah lama. Tetapi IF ni, the new branding of IF ni lebih kurang dalam late 2014 macam tu. So it's less than 5 years lah. So sebenarnya macam saya pun bila saya dapat especially diperkenalkan oleh one of the doctor from Canada, Dr. Jason Fang. So dia banyak menggunakan IF ni dalam dia treat patient untuk diabetes dan weight loss. Dan sebenarnya kalau kita tengok dari segi rejim berpuasa ni, di Jerman sebenarnya mereka tak panggil intermittent fasting lah, tapi there is a center for fasting yang telah diamalkan lebih daripada 100 tahun. Mereka ada proper fasting center di sana dan proper fasting regime. Cuma tidak dipanggil sebagai IF lah. So dah lama sebenarnya mereka menggunakan, lebih daripada 100 tahun mereka saintis di sana dan doktor di sana menggunakan IF sebagai rawatan untuk patient. Jadi sebenarnya bukannya untuk khas untuk menguruskan badan, tetapi bukan. Itu adalah sebenarnya terapi. Itu adalah terapi untuk bagaimana untuk mengawal diabetik, right? Tetapi efek dia boleh mengawal berat badan kita dalam apa kita panggil sekali jalan lah maknanya, right? Betul. Dia buat satu semua dok. Okay. So sebenarnya ramai orang yang salah faham. So mereka saya teruskan. Okay, ramai orang yang salah faham sebenarnya. Mereka anggap IF ni sebagai satu diet. So, suka saya perjelaskan di sini, IF bukan diet. IF adalah satu modifikasi gaya hidup. Sebenarnya dan kita boleh buat tu sepanjang hayat kita. Macam kita contohnya macam orang putih kan, dia orang panggil 5-2 diet. Itu adalah 5 hari dalam seminggu kita berpuasa. 5 hari tu kita boleh makan macam biasa. Tapi kalau kita tengok semula apa yang ada dalam Islam, itu adalah puasa Isnin Khamis. It's a part of sunnah. Untuk which is actually kita dah lama amalkan dan benda tu boleh diamalkan sepanjang hayat. It is not a diet. It's a lifestyle. So, apa beza antara IF ni dengan Islamic fasting? Dari segi perbezaan yang ketara. Okay, sekarang ni kalau kita tengok puasa berkala tu banyak rejim sebenarnya dok. Kalau kita tengok ada puasa fat fasting, ada water fasting, ada dry fasting, ada juice fasting. So dia banyak. Kalau kalau Islamic fasting dia adalah dalam kategori dry fasting. Maksudnya dari segi rejim tu berbeza dan dari segi waktu tu. Sebab dalam IF dia ada dua fasa yang penting, iaitu fasa berpuasa atau kita panggil eating window
dan juga fasa makan. Yang kita Fasa makan. fasa berpuasa, fasting window, dan juga fasa makan iaitu eating window. Okey, perbezaan antara IF, standard IF dan juga intermittent fasting Islamik ni saya panggil double IF. Islamic IF atau puasa sunat. Double, boleh ulang sekali lagi, double IF. Double IF. Double Islamic IF. intermittent Double fasting. Ya. Okay, kita rebranding sikit lah sebab nak nampak perbezaan kan. Ya. Okay, so untuk double IF, which is actually kita punya Islamic fasting, dari segi eating window, waktu makan, kita tak boleh makan dan tak boleh minum dan tak boleh buat apa-apa yang membatalkan berpuasa. Itu mengikut syariah lah, syar'i kan. Okay, so itu kita panggil dry fasting. Dry fasting, okay. Dry fasting. Alright, okay. Dan sebenarnya ini kalau orang yang tak biasa berpuasa, dia rasa agak susah. Sebab apa? Dalam intermittent fasting biasa, dia boleh minum. Macam air kosong ke, air lemon, air teh, air kopi pun boleh minum. Dia boleh minum. So apa yang dia tak boleh makan? Dia boleh minum, tetapi apa yang dia puasa? Alright. Kalau IF, standard IF, kita kena tengok kenapa kita nak buat IF tu. Kalau contohnya macam untuk yang weight loss, sebenarnya kalau setakat air kosong, teh, air kopi kosong tanpa gula, boleh. Itu apa-apa yang tidak meningkatkan gula dalam darah dibenarkan. So mengopi-ngopi boleh lah Ui, best juga. Boleh, tapi jangan letak gula. So kepada kaki kopi tak ada masalah lah. Tapi kalau ya boleh. In fact sebenarnya dalam IF biasa kita benarkan juga untuk weight loss maksud saya kat sini kita benarkan juga bulletproof coffee. Maksudnya kita boleh masukkan minyak kelapa dara dan butter di situ. Actually good fats. Tetapi itu untuk weight loss dok tetapi kalau misalnya dia orang buat untuk diabetik dan sebagainya, dia a bit dari segi dia agak tight dari segi protokol, di mana just water fasting is the best. So ada sedikit perbezaan. Itu lebih kepada untuk sebab apa-apa yang meningkatkan insulin, even tak meningkatkan gula dalam darah pun tidak dibenarkan. Itu kalau actually strict untuk diabetes lah. So there's a lot of difference kat situ juga lah. Okay, satu lagi dari segi Islamic intermittent fasting tu, dari segi dia punya masa juga. That means dia punya fasting window. Okay, kalau Islamic fasting, puasa syar'i, kita punya masa fasting window tu memang Allah dah tetapkan. Maksudnya daripada subuh sampai maghrib. Dia tak boleh adjust dah. Mesti kena ikut yang tu. So it's about like 14 hours. 14 jam. So that means 14 jam kita adalah waktu berpuasa, ditetapkan kena ikut, itu syariatnya. Dan 10 jam waktu di Malaysia lah, lebih kurang 10 jam tu waktu kita eating window kita. Okay. Tetapi kalau fasting standard, kalau intermittent fasting standard ni, dia orang boleh pilih dia nak mula bila. Itu yang best tu. Yes. So kalau macam kita dalam puasa syar'i, tak boleh lah kan nak suka-suka nak berbuka puasa pukul 5 petang. Tak boleh. Tapi kalau dalam IF kita boleh pilih. So IF ni lebih pada modifikasi gaya hidup kita. Maksudnya kalau kita jenis orang yang macam suka late breakfast, so kita boleh, kita berbuka tu lambat sikit lah. Maksud waktu pagi kita ataupun kita nak berbuka tengah hari pun boleh. Ataupun kita nak bersahur tu agak lewat dalam pukul 5, pukul 6, pukul 7 pun boleh petang. Dari mana waktu kita tidur tu pun dikira sebagai berpuasa. So lebih mudah lah kalau kita tengok di situ. So tak acik lah sebenarnya. Tidur tengah malam pun dikira puasa je lah. Ya betul. Sebab tu saya kata kalau untuk kita umat Islam sebenarnya IF ni sangat mudah. So tak ada isu untuk tak boleh buat IF sebenarnya. Cuma ada sedikit mungkin modifikasi untuk orang yang ada gastrik ke, ataupun orang yang menyusu badan, orang ada diabetik atau penyakit-penyakit kronik, agak sedikit ada sedikit adjustment dari segi rejim lah. So Dr. Malinda, dalam tempoh beberapa tahun ni kan banyak menjalankan coaching, personal coaching untuk mengawal ataupun menguruskan berat badan. So apakah sebenarnya cabaran-cabaran mereka dan juga berapa persen daripada let's say daripada 10 orang yang memang berjaya mendapatkan
penurunan tersebut? Melalui IF dok? Ya, melalui IF. Okey, so pengalaman saya sebenarnya kalau IF ni memang kalau mereka ikut, kalau ikut betul-betul regime sebab IF untuk standard IF kita ada beberapa regime. Mungkin diorang boleh mulakan dengan 12 jam dulu, naikkan slowly sampai ke 16 jam. Sebab 16 jam tu baru pembakaran lemak tu akan akan lebih efektif lah. So kalau mereka follow at least sekurang-kurangnya 16 jam ke atas, pengalaman saya purata penurunan dalam masa 2 bulan 60 hari antara 8 hingga 10 kilo. Itu Wih, kalau banyak. dia kalau betul-betul ikut dengan masa eating window tu memang follow regime lah. Maksudnya ikut dari segi prinsip pemakanan dia. So IF ni Chance Dr. Malinda, IF saya. ni adakah dia ditambah ataupun ada menggunakan something yang macam ubat ke? Kan kita biasa dalam medical doctor kan, kita ada ubat penurun kolesterol, ubat Oh, okay. penurun selera makan. So dalam intermittent fasting ni macam mana? Adakah dia pure puasa saja? Okay, macam saya kata, intermittent fasting ni strategi yang paling jimat. So, paling jimat sebenarnya dia memang tidak menggunakan apa-apa ubat sebab dia menggunakan kita punya physiological changes sebenarnya. Okay, tapi kita kena tahu kat mana, dia ada graf sebenarnya. So, kita kena tahu di mana sebenarnya pembakaran lemak. Sebab ramai orang yang dia buat IF, 12 jam je. 12 jam makan, 12 jam berpuasa dan buat bertahun-tahun pun tak turun. Sebab dekat situ kita tahu bahawa fisiologi kita tidak membakar lemak. Kita masih lagi menggunakan glycogen di situ. Dan pembakaran lemak hanya betul-betul akan mula selepas 16 jam. Jadinya kalau mereka nak buat IF, at least with 16 hours. 16 jam ke atas. Barulah kita boleh nampak kesan Dr. tu. Malinda, mungkin ada yang tertinggal yang tak faham tadi. Yeah. Rejim 12 tu apa, rejim 16 tu apa, rejim 18 tu apa? Okay. So untuk kawan-kawan di luar sana yang macam baru nak bermula sebenarnya, so dalam IF kita ada, macam saya kongsikan tadi, ada dua regime. Ada dua fasa. Fasa yang pertama ialah fasa berpuasa, kita panggil fasting window. Yang kedua ialah fasa makan ataupun eating window. So dalam, kalau kita katalah 12-12, apa maksud 12-12 tu? 12 tu ialah 12 jam kita waktu makan, waktu berpuasa, punya fasting window, dan 12 jam lagi ialah eating window. So contohnya macam ni. So ini adalah permulaan di mana pembakaran lemak tu belum lagi berlaku untuk penurunan berat, tapi at least diorang dapat train nafsu makan kan. So dapat train, dapat have a taste lah. Okay, contohnya kita berpuasa, start bersahur tu, last meal kita ialah pukul 8 malam. Contoh kita 8 malam, start bersahur tu, last meal kita 8 malam dan kita akan berbuka puasa 8 pagi esok. So 12 jam? Itu 12 jam. So macam saya kata tadi, tidur pun dikira berpuasa. Ya, walaupun tengah malam kita bangun minum air. Boleh, itu dikira boleh. berpuasa. Minum air kosong lah, jangan malam makan roti tak boleh. Supper malam tak boleh. Water saja. Okay, so that means pukul 8 pagi kita dah boleh berbuka puasa seperti biasa. Okay, alright. Itu 12-12. Tetapi dalam masa 12 jam, orang kata, doktor saya dah 12 jam puasa, boleh tak setiap jam 12 jam tu, setiap jam tu saya makan? Itu tak boleh. Nak makan setiap jam. Saya dah berpuasa 12 jam tu, every 12 jam eating window tu saya nak makan every 1 hour. So boleh tapi tak kurus lah. Okay. Alright. So prinsipalnya saya cadangkan dalam masa, sebab kita nak ajar latih nafsu kita sebenarnya. So dalam masa kita 12 jam kita eating window, fasa makan tu, limitkan kepada 3 kali makan saja. Oh, so 3 kali makan saja. 3 kali saja. 3 kali. Mungkin kita boleh ambil, kalau orang yang tak biasa, boleh ambil breakfast, boleh ambil lunch dan dinner tanpa ada snacking in between. So tak boleh lah minum dalgona coffee ke ataupun donut ke in between tu.
Sebab PKP ni saya tengok ramai orang buat coffee whatever. Kan. Di rumah banyak Ah, makanan PKP ni. PKP ni cabarannya sampai kata doktor susah lah nak buat PKP sebab nak buat ni masa PKP sebab anak-anak asyik makan kan, kita lapar dan sebagainya. Alright. Okey, Okay, itu teruskan untuk Dr. Malinda. 12. Ya, Okay, itu 12 untuk 12. 12. Okey. Okay, so that means kita akan berbuka pukul 8 pagi tadi kan? Okay, so Okey. selepas 2-3 hari, katalah kita dah rasa macam macam sangat mudah sangat kan 12 jam ni, cuba naikkan 2 jam. So that means kita akan buat 14 jam kita punya fasting window. So instead of kita berbuka pukul 8, kita akan berbuka pukul 10 pagi. Maksudnya kita akan lambatkan sedikit. So sebelum ni makan pukul 8. So yang kedua ni kita try 10, pukul 10 pagi baru kita makan. 10 pagi. Okay, dan kat alright. situ kita dapat 14 jam. Alright. Okay. Alright. Then kalau macam kita dah rasa after some time tu, kita 2-3 hari kita rasa macam dah okay, so kita naikkan lagi 2 jam. Maksudnya kita akan berbuka pukul 12 tengah hari, which is sebenarnya late breakfast, early lunch. So kat situ kita dah dapat 16 jam. Okay. Okay, so that means kita punya, itu kat situ kita dapat 16 jam. Jadinya kita punya eating window adalah daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 8 malam. Okay. Okay tak Dok? Dapat tak? Dapat. So about 6 hours. So itu consider 20 regime apa? Itu 16-8. Sorry, 16-8. Oh, 16-8. Okay. Itu 16-8. Okay, so lepas beberapa hari, so katalah mereka dah seminggu ke rasa macam okay, so naikkan lagi 2 jam atau naikkan 1 jam pun boleh. Sampai boleh pergi kepada 24. So 24, masa ni pembakaran lemak dah mula efektif. Lebih daripada 16 jam pembakaran lemak dah lebih efektif. Tapi make sure masa kita punya eating window nanti, kurangkan makan tu lah. Boleh mula-mula tadi 3 kali, selepas tu boleh kurangkan 2 kali. 2 kali. So 2 kali tu portion yang macam mana? Nasi lemak ke apa ke yang boleh dimakan? Okay, 2 kali tu sebenarnya ikut pilihan, sebab kita fokus lebih pada waktu makan kan. Masa eating window ni sebenarnya terpulang kepada individu juga. Sebab bila nak kata diet ni sebenarnya susah kita nak kata satu diet tu sesuai untuk semua orang. Sebab pada saya, apa yang saya nampak sebenarnya diet ni lebih kepada personal issue, personal matters. Sebab dia macam cap jari. Sebab takkan ada orang sama, setiap individu tu berbeza. Okay, so that's why kita kena tengok apa yang sesuai. Ada orang sesuai dengan diet suku-suku separuh. So dia kata saya buat diet suku-suku separuh, that means saya turun. That's okay. Tapi ada orang tak boleh. Suku-suku separuh still, maksudnya still makan nasi apa semua kan. Tapi ada orang yang dia punya insulin resistant tu tinggi, dia terpaksa pergi kepada low carbs diet. Low carbs high fat diet. So ada orang yang memang sangat restrict dengan badan dia sangat inflame, dia mungkin kena pergi kepada temporary keto pula. So lain orang lain. Susah saya nak kata setiap orang tu memang tak sama. Tetapi kita tengok, kalau macam kata kita tak biasa dengan makan tanpa nasi, boleh je makan nasi lemak. Sebab nasi lemak is one of the good fats yang masuk ke dalam nasi tu. Dia jadi resistant starch. So okay, boleh. Tapi janganlah okay, ada banyak nasi pertanyaan ni Dr. Malinda. Saya bacakan je lah ya. Okay, saya ambil 3 soalan je. Yang pertama, minum air kosong je atau boleh minum air manis malam? Contoh kopi O malam. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh ke makan makanan bergoreng semasa eating window? Okay, yang ketiga, boleh minum kopi tetapi air kopi tu kena tanpa gula. Boleh guna stevia tak? So ada 4 soalan dah. Okay, so first tadi ialah kopi O. Kopi waktu malam, is it? Ya, betul. So kopi, tadi menjawab yang tentang stevia tu juga, sebenarnya soalan tu lebih kurang. Cuma isu, kalau kopi, sebenarnya kopi dibenarkan tanpa gula. Tapi tanpa nak letak stevia boleh. Yes, nak letak stevia boleh.
Ini untuk yang weight loss tapi kalau macam untuk diabetik sebenarnya dia still akan meningkatkan insulin. Caffeine akan still ada impact pada insulin, so kita tidak galakkan lah. Kena pergi kepada decaffeinated coffee pula. So dia agak berbeza sikit di situ. Cuma kadang-kadang kopi ni tak sesuai kita ambil waktu malam sebab nanti tak tidur malam, dia akan ganggu juga. Tak tidur sampai pagi pula nanti. Bila tak tidur sampai pagi, biasanya kita akan ada peluang untuk rasa lapar. Dia akan cari apa nak makan. Itu jadi isu juga tu. Tanya lagi, kopi letak madu boleh tak? Kopi letak madu. Okey. Kopi letak madu sebab madu tu dia ada sukrosa juga. Dia ada gula juga dekat situ. So tidak dibenarkan semasa fasting window. Kalau nak ambil masa eating window. So dia punya prinsip dia apa-apa yang meningkatkan glukosa dalam darah kita kena elakkan sebab kita nak turunkan insulin. Sebab apa-apa yang glukosa meningkat, insulin akan meningkat, lemak akan terperangkap. So dia tak akan ada pembakaran lemak di situ. So anything that increase blood sugar kita kena elakkan. So maknanya eating blood sugar ni dia lebih kepada contoh dia karbohidrat. Dan karbohidrat ni pun ada dua jenis. Yang simple karbohidrat ataupun yang proses karbohidrat, right? Yes, betul. Cuma kedua-dua jenis karbohidrat tidak dibenarkan, tidak dibenarkan semasa fasting window. Both. Tak boleh. Sebab macam gula dia still simple sugar kan. So fasting window memang kita tak boleh kita kena elakkan. Tapi kalau nak ambil masa eating window. So the best yang pergi pada complex carbs lah. Complex carb. Ada lagi soalan daripada sahabat saya, Tuan Fazli Aziz. Macam mana kita nak tahu diet ni sesuai untuk diri kita ke tak? Macam mana kita nak tahu sesuai tak? So ini sebenarnya dia ada beberapa cara lah. Kalau betul-betul nak pergi kepada high tech punya, boleh buat food sensitivity test. So macam kita test semua kan, yang mana kita tolerance tak tolerance. Tetapi of course yang itu mahal. So saya biasa cadangkan untuk klien-klien saya buat satu journal at least untuk 2 minggu. Sediakan satu buku ataupun annual record untuk 2 minggu. So tulis apa yang kita makan. Tulis untuk 2 minggu tu, ini cara saya lah biasa saya gunakan dan alhamdulillah ramai yang start tahu apa yang badan dia perlukan. So dalam masa 2 minggu tu timbang setiap hari. Ni actually untuk kenal diri. Timbang setiap hari waktu pagi. Dan kita akan tengok perkaitan ke. Contohnya hari tu kita makan nasi, mi goreng, donat, dalgona coffee. Makanan-makanan viral masa PKP ni. So esok kita tengok berat kita tu mencanak naik. So kita kena tengok balik apa yang kita makan semalam tu, adakah itu memberi impact. Okay, then kita tengok kita buat AF. Katalah kita buat AF semalam 12 jam je. So macam berat makin naik kan dengan makanan macam tadi. So nak ni kita tahu itu tak sesuai. So cuba ubah hari berikutnya. Katalah kita buat 16-8, so makan nasi mungkin sekali je. So sekali lagi makan mungkin just sup-sup macam tu. Kita nampak esok je macam penurunan tu macam turun sikit. So kita tahu ada something di situ actually yang membantu. So that's why pemakanan, sebab tadi kata yang makanan bergoreng boleh tak dimakan kan. Ada orang yang actually it's okay dengan makanan bergoreng sebab walaupun dia orang kata minyak kita takut kan, tapi ada orang not that sensitive, tapi bila dia makan nasi yang banyak itu yang mengganggu. So there's a lot of difference kat situ lah. So buat journal untuk 2 minggu dan lebih lengkap kita punya journal tu, lagi banyak kita faham tentang diri kita. So tadi soalan stevia tadi tu, macam mana doktor stevia, adakah dia sama? Ada yang bertanya tadi. Stevia sebenarnya, kalau stevia yang ori lah. So sebab sekarang ni banyak juga stevia yang banyak campuran kan. Okay, kalau stevia ada yang fake juga stevia, banyak yang fake. So kalau dia daripada daun stevia, sebenarnya dia tidak memberi impact pada blood glucose atau glukosa darah. So dia dibenarkan untuk kita campur dalam kopi ataupun campur dalam teh. Okey, ada juga daripada Dr. Faizal Ma'arifin. Dia cakap ini sebenarnya pun adalah persiapan diet kita sebelum bulan puasa datang supaya badan kita tak terkejut. Cantik juga tu pernyataan tu.
Okey, betul. Satu lagi saya nak tambah, Dok. So ramai orang kata macam ramai klien saya sebelum ni kata macam susahlah masa PKP nak berdisiplin Okey, so saya cadangkan since kita berada dalam bulan Syakban dan kita akan pergi kepada bulan Ramadan. So siapa-siapa, kalau tip saya kepada siapa-siapa yang memang sangat rasa macam susah sangat nak comply dengan IF ni masa bulan Syakban ni. So buatlah IIF, maksudnya buatlah Islamic fasting, puasa Isnin Khamis ataupun puasa Nabi Daud selang sehari. So sebenarnya dalam masa seminggu kita buat tu, kita akan lebih train kita punya disiplin tu lebih bagus, so lebih mudah kita untuk comply dengan rejim IF. Good. Yeah. Okay. How to know? Ada yang tanya, macam mana nak tahu stevia tu ori ke tak? Kena tengok manufacturer. Sebab saya pernah terbeli sekali stevia. So bila saya buka tu, bila kita dah guna, kita buka, so dia bentuk kristal dekat dia punya penutup tu. So pure stevia sepatutnya dia tak boleh ada kristal-kristal macam tu. So itu macam gula sebenarnya campuran. Bila buka cakap ini tak, sebab kita kadang beli kita tak perasan kan. So manufacturer kita tak tengok sangat. So bila saya buka tu, saya nampak ada macam crystal sugar. So I mean it's added lah. Sebab kalau pure memang kita buka dia akan kekal sentiasa dalam keadaan liquid macam tu. Dr. Marinda, kalau kita memang dah ada diabetik, kita dah ada kolesterol, macam mana kita nak gunakan IF ni? Adakah kita boleh sama seperti orang yang tak ada penyakit? Okay, so bercerita tentang IF for diabetics, for lipid metabolism so itu sebenarnya dah banyak study yang menunjukkan dia sangat berkesan dalam kategori untuk helping people with diabetes and lipid metabolism. So there's a lot of studies. Cuma saya punya saranan kepada contohnya pesakit diabetik lah sebab apa, dia kena tengok stage diabetik tu juga. Kalau dia dah on insulin yang tinggi apa semua, so a bit difficult dari segi fluctuation of blood sugar tu, dia senang hypo lah. So kalau macam pre-diabetes, sebenarnya in fact saya rasa dari segi chances dia untuk revert tu is actually sangat-sangat tinggi. Cuma saya cadangkan perlu ada glucose monitoring dan juga kena discuss dengan doktor. Sebab jangan tiba-tiba kita diabetik, kita tahu IF ni bagus, kita terus buat. So saya tak nak macam tu sebab takut nanti hypo dan itu lebih berbahaya. So make sure ada glucometer di rumah, boleh monitor dan juga discuss dengan doktor. Sebab after some time mungkin contohnya lah, kalau mereka boleh berpuasa di bulan puasa, saya rasa chances dia nak buat IF tu tinggi. Sebab biasanya bulan puasa pun doktor akan adjust sikit dari segi dosage dan sebagainya. So sama juga prinsip di situ. So make sure ada glucometer dan make sure discuss dengan doktor sebelum bermula. Di sini ada yang komen, Syahril Nizam, saya salah seorang yang amalkan IF, memang berkesan. Daripada 85, now ideal 65. Alhamdulillah. Wow. Banyak tu, 85 ke 65. Oh, banyak lah. Congratulations. Menarik. Memang boleh tu. Ramai sebenarnya yang boleh turun. Memang boleh turun. Tapi dengan syarat jaga dari segi masa, adjust. Sebab after some time pun bila kita dah buat IF, contoh 16 jam, kata kita dah buat seminggu, 2 minggu, dia akan badan kita a bit resistant. So kita kena naikkan sikit. Kena play around. Sebab tu kena kenal diri dan kena kenal sensitivity kita. Dari segi eating window pun kena tengok. Kalau misalnya kita kena tengok, kalau misalnya kita ni tak boleh makan mi goreng banyak ke, karbohidrat banyak, kita kena kurangkan. Kalau sebab dia mungkin kena hold dulu like 1-2 minggu dan kita tengok progress kita. Tapi memang insyaAllah pengalaman saya memang boleh. Memang boleh ya. So kalau dari segi cabaran, orang-orang yang nak ber-IF ni, selalunya apa yang menyebabkan mereka tak dapat yang dia inginkan? Apa cabaran-cabaran mereka? Cabaran okey, masa PKP ni sebenarnya adalah cabaran dia, kebanyakan orang ialah lapar. Ini satu main issue macam saya tak boleh lah, saya lapar sangat kan. Macam dah biasa. Bila kita dah biasa lah, sebelum ni kita makan 5-6 kali sehari dengan snacking kan, tiba-tiba nak kurangkan pada 3 kali apa semua, so diorang akan mudah hypo, rasa pening-pening untuk peringkat awal. Sebenarnya itu biasa.
Itu kita panggil carbo withdrawal symptoms. Kalau kita tengok pun dalam bulan Ramadan, minggu 1, 2, 3, 2-3 hari yang pertama tu pun kita rasa letih. Tapi bila kita dah sampai bulan Ramadan, kata minggu ketiga, minggu keempat, kadang-kadang kita pun tak sedar kita berpuasa. Dan tak rasa lapar pun. So sebenarnya dalam proses ni, cabarannya dalam 1-2 minggu yang pertama tu je. So mereka rasa lapar dan cadangan saya kalau rasa lapar tu, so saya cadangkan tingkatkan pengambilan lemak yang baik. Contohnya macam minyak kelapa dara ke olive oil. So lemak-lemak tak ambil butter kan. Bila telur tu buat omelette tu dengan butter dan sebagainya. Sebab apa? Lemak baik akan memberi energi lebih lama. So dia akan bertahan lebih lama lah. So kalau kita makan dalam masa 4 jam tu kita dah rasa lapar, kena tengok balik apa yang kita makan tu. Sepatutnya makanan yang bagus akan tahan lebih lama. Tingkatkan pengambilan fiber. Kalau dari segi makanan pula, apakah pantang larang ataupun makanan-makanan yang memang kita tak boleh ambil kalau dalam IF ni? Okay, so kita kena tengok satu, dia punya prinsip utama sebenarnya kalau kita lihat dari segi obesity weight loss, weight loss ni, dia punya kunci dia ialah insulin. That's the code of obesity. So apa-apa yang meningkatkan insulin memang akan susah untuk bakar lemak. Di samping hormon yang lain lah, tapi dia punya master regulator dia dekat situ. Okay, so apa-apa yang meningkat insulin adalah makanan-makanan jenis karbohidrat, terutamanya karbohidrat ringkas. Sebab karbohidrat ringkas ni dia punya glycemic index dia tinggi. Jadinya contohnya macam gula. Dan apa-apa yang bergula, so memang susah lah nak slim. Sebab dia macam jadi macam kunci tu je. Dia macam tak boleh buka lah. Senang kata lah. So dia akan kacau insulin basically. Dan karbohidrat ringkas. So karbohidrat ringkas ni sebenarnya contohnya macam makanan yang berasaskan tepung gandum. Tepung gandum adalah karbohidrat ringkas. So kalau nak kena pergi pada whole meal, whole grains, mungkin tepung kelapa, tepung almond, kena tukar macam tu. So mungkin agak a bit expensive dari segi, tapi why not kita tukar kepada karbohidrat kompleks. So keledek, ubi, kentang. So roti wholemeal, so jenis-jenis macam tu. First, top on the list memang karbo lah. Dan lepas tu kena tengok juga fast food. So kalau masa PKP ni kita banyak order je, Food Panda semua datang hantar KFC lah, McDonald's. So fast food sebenarnya tidak sihat. So dia tidak akan membantu dari segi fats burning lah. Dan juga hati-hati dari segi makanan-makanan yang terproses. Makanan-makanan dalam tin kan. So saya pernah tengok ada satu gambar di PKP masa PKP loaded dengan Maggi satu kereta kan. So definitely it is not good lah. So masa PKP ni make sure kita stock up. Dan kita nak keluarkan tak mudah. So bila kita stock up dengan banyak buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan-makanan yang lebih mengenyangkan lah instead of makanan-makanan segera. So itu antara. Dato' Malinda, ada banyak ada lagi pertanyaan, ada 3 orang. Ada yang seorang ni, Dr. Siti Salmia. Saya pengamal IF sejak 2010. Berat saya maintain and high recommended. Patutlah dia tak gemuk-gemuk. Okey. Yang kedua, pertanyaan dia, adakah golongan darah A diet tidak sama dengan darah O? Adakah blood group tu mempengaruhi diet seseorang? Okey. Ya. So dari segi blood type diet, blood group diet ni sebenarnya dia macam saya kata tadi, setiap orang takkan sama. In fact kalau orang yang kembar pun dia takkan sama juga. Sebab genetik kita berbeza, hormon kita. So blood group diet sebenarnya focusing more on inflammation, mengurangkan inflamasi. So that's why blood group O tak boleh makan ni. Itu adalah berdasarkan kajian yang mereka buat. Okay, blood group O tak boleh makan ni, blood group A tak boleh ni, AB macam ni. So basically dia fokus more on reducing inflammation. Jadinya dia sangat bagus untuk especially yang ada allergic, yang ada arthritis. Dan in fact sebenarnya obesity pun sebenarnya adalah salah satu isu dengan inflammation juga. Kalau inflammation kita tinggi, keradangan kita tinggi, memang susah juga kita nak turunkan berat badan. So I would say yes, tapi again ada banyak adjustment juga yang kita perlu buat dekat situ lah. Kena kenal diri. So tak semestinya guideline tu sesuai untuk semua orang. Okay, Dr. Malinda. So macam mana kita nak, boleh tak Dr. Malinda bagi guide ya? Mungkin ramai juga ni yang bertanya,
Saya Okay. amalkan 16-8, lepas tu 14-10, lepas tu 12-12. So untuk PKP ni, kita anggapkanlah bulan April ni kita nak betul-betul gunakan IF, dan insyaAllah lepas PKP ni kita dapat something yang wow, nampak dah kurus. Oh, Boleh okay. bagi satu guideline dia. Alright, okay. Untuk PKP ni sebenarnya kenapa kita perlu buat? Satu, saya rasa kenapa kita perlu buat. Satu perkara yang penting ialah fasting actually will enhance kita punya immune system. So bila kita rehat, kita tak kurang makan, sebenarnya dia akan bantu usus kita untuk rehat. Sebab dalam usus kita ada banyak lymphoid tissue di situ. So it is one of the immune system. So kita bila usus rehat, sebenarnya dia akan banyak bantu dari segi detoksifikasi dan sebagainya. So dia akan bantu di situ. Dan satu lagi, bila kita buat RF, sebenarnya kita kan sekarang isu ekonomi juga, so dia sangat jimat. Sangat jimat je, kita kurangkan dari segi dari segi kos untuk asyik makan je tu. Dan satu lagi saya rasa sangat penting juga untuk buat IF, sebab sekarang ni nak shopping baju raya pun susah. Kan? Jadinya kita nanti raya boleh pakai baju yang lama. Itu yang jimat tu. Boleh tengok balik baju yang lama, boleh pakai balik. So itu antara 3 sebab yang penting yang kita kena buat. Okay? Alright, so strateginya ya untuk at least target dalam masa April ni kita boleh turun at least minimum 3 hingga 5 kilo. Wow, banyak tu. Boleh. Itu statistik yang sebenarnya memang sangat-sangat boleh. Kalau ikutlah. Kalau tak ikut susahlah kan. Okay, so strategi yang pertama ialah mulakan. Mulakan. Kalau anda tak biasa dengan IF, buat je puasa syar'i dulu, puasa sunat dulu. Since ni bulan Syakban kan, so buat sama ada Isnin Khamis ataupun puasa Nabi Daud serang sehari. Dan lepas tu mulakan IF regime anda dengan 12-12. So naikkan 14-10, naikkan 16-8 dan 18-6 sampai ke 24. Ini lebih kepada daily lah. Ataupun kalau nak advance sikit boleh pergi kepada OMAD, 1 meal a day. So maknanya Dr. Malinda, dia setiap hari terus tukar rejim ke? Tak semestinya. Hari pertama, Tak semestinya. Ikut diri kita. Kita rasa macam dah okey. Ada orang ambil masa 2-3 minggu untuk sampai ke umat tu. Ada orang ambil masa seminggu je. Ada orang ambil masa 2 bulan. So it all depends kita. Dari segi pemilihan masa pun pilih juga sendiri. Kemudian recommend untuk macam 1 minggu kita ada 7 hari. So berapa hari kita puasa dan berapa hari kita kena rehat? Okay. So saya punya cadangan lah. Kalau nak turun 3 hingga 5 kilo ni, saya cadangkan 2 hari dalam seminggu tu buat puasa Isnin Khamis. Khamis. Hari lain buat IF. Tapi IF tu boleh pilih sama ada nak yang buat minimum 12-12 ke ataupun 14-10 ke atau 16-8. Tak payah ada cheat day. Kita dah sangat cheat day sangat sebelum ni. Cheat day je orang suka kan. So, right. Okay, so lepas tu dari segi pemilihan makanan pula. Okay, so maksudnya satu lagi saya nak tambah. Dari segi pemilihan masa, bila nak start berpuasa dan bila nak start kita punya last meal ataupun bila nak berbuka, semua pilihan kita sendiri. Dari segi IF, nak start pukul 8, pukul 6 petang ke, pukul 7 petang ke, pukul 8. Tapi kalau macam saya personally suka saya punya last meal lebih awal. Last meal saya biasa dalam pukul 4 atau pukul 5. Sebab saya pilih untuk breakfast dengan anak-anak waktu pagi. Sebab anak-anak dia orang suka breakfast kan. So malam dia orang je lah dinner, saya tak dinner lah. So dia orang dinner pukul 8 malam, saya tak dinner sebab saya dah makan tadi lunch. So called late lunch dalam pukul 4 macam tu, sekali dengan dinner. Itu kalau saya punya style lah. So saya akan buka puasa ataupun bersarapan dengan mereka esok lebih kurang dalam pukul 10 pagi, macam 9-10 pagi. So at least kat situ saya boleh dapat easily 16 hingga 18 jam. Okay. So tapi ikut anda lah. Kalau anda memang nak makan dengan keluarga pukul 8 malam, boleh juga. Cuma kena masa tu kena lewatkan sikit dari segi breakfast esok pagi lah. Dan cadangan saya jangan makan lewat sangat. Janganlah last kita punya meal tu pukul 10 malam baru nak start berpuasa. Sebab lewat pukul 10 tu memang biasanya memang lemak akan jadi memang tak turun lah orang kata. So that's the time we should rest sebenarnya, bukan makan.
Okey, pemilihan makanan pula doktor? Okay, so itu dari segi fasting window. Dari segi eating window pula, macam saya cadangkan untuk eating window regardless regime apa yang anda buat. So fokus pada 3 kali makan without snacking. Maksudnya breakfast, lunch dengan dinner. Itu untuk beginners level. So lepas tu boleh kurangkan. Kalau macam saya biasa pergi pada 2 meals a day, which is satu makanan ringan, yang ringan-ringan sikit, satu lebih pada hidangan nasi lah. Tapi kalau anda rasa macam still anda macam badan macam resistant sangat dengan nasi tak so macam tak turun, mungkin anda boleh kurangkan portion. So boleh je nak ikut suku-suku separuh ke apa ke boleh. Kalau still tak okay juga, mungkin anda kena buat 1 meal a day je dengan a lot of fibers, sayur-sayuran dan buah-buahan. So semua tu bergantung pada individu. Cuma kurangkan apa yang saya kata tadi lah, makanan terproses, makanan bergula, susu pekat manis, 3 in 1. Waktu-waktu macam ni tak sesuai, memang tak kurus lah jawabnya. Macam mana pula yang KFC? Sekarang ni kan sebenarnya kita PKP ni kan banyak juga yang kita order makan je kan. Grab food delivery je kan. Okay, once a while yes lah, tapi saya lebih suka kepada real food. So untuk wanita di luar sana as a mother, saya rasa ambil this opportunity untuk prepare the real food for the kids kan. So kita sibuk tak sempat nak makan, tak masak tu lain cerita lah. Tapi why not? Kalau macam saya pun macam nak makan KFC, so kita beli ayam dan kita buat lah KFC, which is actually walaupun dia bergoreng tapi at least kita tahu ayam tu ayam baru. Ada kita gunakan minyak yang baru dan sebagainya. Sebab apa, kebanyakan makanan-makanan yang yang fast food ni, so dari segi kandungan trans fat tu tinggi sebab mereka goreng tu berkali-kali dengan minyak yang sama. So that's the issue dari segi quality of food kat situ lah. Itu tak termasuk lagi dengan garam, MSG dan sebagainya. So saya tak cadangkan once a while, yes lah, tapi jangan bergantung pada tu, tak sihat. So kandungan nitrate yang tinggi actually related dengan cancer dan sebagainya. There's a lot of things yang you need to avoid. Okay dok, boleh dengar? Boleh. Macam mana nak dapatkan buku intermittent fasting ni? Kat mana? Okay. Alright. Okay, so saya ada tunjuk juga. Sebenarnya saya lupa sebenarnya. Saya sebenarnya siapa yang share live ni, saya nak bagi free. Cepat. Okay, so tak apa. So kepada anda yang online, so boleh share this video, live video. So nanti admin saya akan pilih siapakah pemenang bertuah untuk menang buku ni So buku IF ni dia ada 2. So ini dan juga ini main book sebenarnya banyak pada prinsipal dan sebagainya. So yang ini disertakan dengan buku resepi. So kalau boring-boring dekat rumah tu tak tahu nak masak apa, so bolehlah tengok so dalam ni. So jangan lupa share untuk kita nak cari siapakah pemenang Dan kepada kawan-kawan yang berminat, so boleh WhatsApp admin 018 6634 639 saya ulang 018 boleh WhatsApp 018 6634639. So nanti saya akan bagi link juga. Okey. Ini ada bertanya lagi doktor. Kalau dia boleh. Ada gastrik, ada masalah tak untuk orang nak IF ni? Kita menjawab soalan. Dan juga makan daging boleh tak? Daging boleh. Daging boleh Daging boleh, tapi kena tengok jugalah. So dari segi amount pun kena jaga juga. Sekejap saya Alright, tadi soalan tentang gastrik ya? Ya, betul. Gastrik. Okay, so untuk orang gastrik, sebenarnya dia kena tengok. Biasa saya punya prinsipal saya, dia punya guideline senang. Boleh tak dia puasa bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan dia memang tak boleh puasa langsung, kira puasa macam muntah-muntah lah, sakit perut memang tumbang langsung, tak boleh puasa. So saya tak cadangkan untuk buat IF lah. So dalam kes ni memang kena fokus pada rawatan dulu.
Tetapi kalau dalam bulan puasa dia boleh buat IF. Dia boleh buat puasa sunat, puasa wajib. Boleh buat IF. Tapi mulakan dengan rejim yang rendah. 12, 14, 10. Dan kalau dia rasa macam okey, ubat tu boleh continue. So that means kalau dia rasa okey, dia boleh naikkan sampai rejim yang dia rasa selesa. Dan jaga juga dari segi pemakanan. In fact sebenarnya pemakanan yang saya kongsikan less sugar sebenarnya tu actually sangat membantu orang yang ada gastrik. Sebab orang ada gastrik ni sebenarnya dia ada imbalance of bad and good bacteria. Dan this makanan-makanan yang manis, fast food semua ni sebenarnya feeding to bad bacteria. So dia jadi ketidakseimbangan tu akan memburukkan keadaan lagi. Okey, banyak pelajaran baru ya pada malam ni ya. Sebab ada juga orang yang baru tahu. Ada juga yang bertanya pula lalas ni. Apa ke IF ya? So maknanya ada lagi orang yang biasa-biasa dengar je tetapi mungkin macam ni rupanya IF ni. Alright. Okay. So betul, ramai yang tak tahu lagi sebenarnya. So selain daripada doktor berkongsi melalui buku, adakah juga training ataupun grup-grup coaching untuk menguruskan berat badan ni, pengurusan berat badan? Kalau untuk ada insyaAllah, kalau untuk siapa-siapa yang berminat, sebab kadang-kadang ramai orang dia nak mula tapi just Google kan, jadi dia tak dapat maklumat yang betul. So dia cuba ni, jadi that's why tak dapat efektif dan di situ, dan dia tak ada group. So sebenarnya group ni memberi semangat sebenarnya untuk kita tengok orang lain dah turun, orang ni boleh buat berapa jam kan. Terbakar sikit lah, terbakar sikit. Sekufu dengan kita, sama misi. So dia jadi lebih seronok lah dengan guidance. And so far saya dah ada untuk online coaching. So ini dah batch yang ke-6. So boleh juga nanti kita akan bagi link so that boleh kalau berminat untuk info lanjut lah. Dan juga boleh juga follow saya di YouTube, Dr. Malinda Channel. Kat sebanyak saya kongsikan prinsip-prinsip. Dan saya dapat banyak juga feedback daripada follow di YouTube pun boleh turun sampai 20 kilo, 15 kilo. Saya rasa wow, this is something good. Yang penting kita faham konsep tu. Ya. So Alhamdulillah, kita tak sedar dah sejam kita bersharing di dalam FB Live ni. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Semoga PKP kita ni ya. PKP kita ni, kita keluar lepas PKP, orang nampak wow, slimnya duduk rumah. Kita nak yang macam tu ya. Dan kita harapkan ya kepada sesiapa sahabat-sahabat kita yang nak lebih tahu, nak tahu lebih lanjut dan nak dapatkan buku daripada Dr. Malinda, boleh WhatsApp terus di nombor tersebut ya. Dan Alhamdulillah saya pun sebenarnya saya dah ada buku ni. Terima kasih Dr. Malinda. Ya. Memang sangat-sangat menarik ya. Dia tak bertebal sangat ya. Tetapi saintifik yang mudah untuk kita faham. Kalau macam saya background medical, so saya tahulah glukagon dan sebagainya. Tapi orang awam rasanya mudah buku ni untuk dibaca, dan apa rejim-rejim yang kita bincangkan, rejim 12 dan sebagainya tu sangat-sangat mudah dipahami. Right? So boleh dapatkan. Terima kasih, Dok. Memang saya design buku ni bila saya nak satu buku yang orang layman boleh faham. Ni orang biasa yang tak ada background saintifik boleh faham. InsyaAllah lah. Okey Dr. Malinda. So apakah kata-kata ataupun nasihat sebelum kita akhiri perbincangan kita pada malam ni, terutamanya yang menggunakan IF ni? Silakan. Okey. Saya punya perkongsian sebenarnya simple je, Dok. Final words, less is more. So sebenarnya makan sikit lebih banyak kebaikan. So IF ni sebenarnya dia akan fokus kita untuk makan lebih sikit tetapi fokus lebih berhasiat, tapi dia punya kesihatan atau benefit dia sangat banyak dari segi kesihatan fizikal, kesihatan mental dan juga kesihatan ekonomi. So less is more, jangan takut untuk buat IF, dan insyaAllah kalau kita tengok amalan
para ulama dulu ialah banyakkan berpuasa. So that's why dapat kesihatan minda yang sangat bagus dan ingatan yang sangat baik dan umur yang panjang. So saya rasa ini adalah suatu yang kita perlu menghidupkan semula amalan berpuasa ni. Amin ya. Jadi puasa tu menyehatkan Dr. Malinda kan? Alhamdulillah. Kita harapkan bulan puasa yang tak lama lagi, hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Dan insya-Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga cabaran COVID ni cepat-cepat diselesaikan. Betul. Kita dapat pergi tarawih, berjemaah, berpuasa dengan keadaan yang orang cakap dalam keadaan yang selesa dan selamat ya. So, Dok, saya tambah sikit satu lagi. Ya, silakan. Okey. Kalau kita lihat dari segi statistik kematian akibat daripada COVID-19, so kebanyakan kes-kes kematian adalah berkaitan dengan pesakit yang mempunyai masalah kronik. Masalah kesihatan kronik seperti diabetes, hypertension dan sebagainya. So di sini sebenarnya kepada anda di luar sana, especially yang ada masalah-masalah kronik, so gunakan this opportunity of IF untuk stabilize your blood sugar. Your blood sugar, your hypertension, your cholesterol dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita lihat dari segi statistik tadi, ini adalah golongan yang bila dalam keadaan macam ni, immune system akan rendah, so kita akan tendensi kita untuk dapat komplikasi yang lebih teruk bila dapat jangkitan. So take this opportunity bukan sahaja untuk sihat, at the same time if you are getting attack katalah out of nowhere kita dapat kan, so at least badan kita ada kekuatan untuk melawan insyaAllah. Okay, alright. Thank you very much. Terlalu banyak info-info, pengajaran, nasihat-nasihat ya. InsyaAllah semoga start daripada hari ini hinggalah hujung bulan ni kita nak dapatkan 3 kilo sekurang-kurangnya ya. 3 hingga 5 kilo insyaAllah. Ya, minimum 3 kilo. So semoga insyaAllah bermanfaat pada malam ni. Alright, thank you sekali lagi for invitation, for inviting. Yang online bersama dengan kita, yang live bersama dengan kita, boleh sharekan kepada sahabat-sahabat yang lain. Semoga kita mendapatkan manfaat daripada sharing kita pada malam ni. Alright, so terima kasih lagi Dr. Malinda. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.